إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu pun mendapat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan yang dirahmati Allah, sebelum kita bacaan kita ini, kita baca dulu tentang nasihat Imam Ghazali kepada anak dia. Ini merupakan wasiat yang ke-10 daripada Ayyuhal Walad, yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Ghazali menyebut dalam kitab dia ni, bangunlah beribadat pada waktu malam. Menasihatkan, wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam seperti yang disebut. Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang bertaubat? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, Imam Ghazali menyebutkan bahawa kalau cukup untuk seseorang itu boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalaulah sekiranya ilmu itu cukup untuk menghindarkan manusia ni daripada azab Allah taala, maka tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahawa Allah taala akan turun pada 1/3 malam di langit dunia. Kan? Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Allah Ta'ala menyeru, adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang meminta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Mana kalau sekiranya bangun malam ini tidak memberi faedah, tuan-tuan yang dirahmati, ada apa-apa manfaat. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apakan lagi kalau beliau bangun semayang pada waktu malam. Jadi nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bangun malam ini adalah satu tuntutan bagi orang-orang yang menjalani kehidupan untuk ke akhirat. Dan disebutkan, ya fulanun la tuksiri an-nauma bil-lail fa inna kasratan naum bil-laili yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Wahai banyak tidur malam, kerana tidur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berfirman yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka sentiasa beristighfar. Dan mencintai suara ni. Yang pertama, kalau jantan
yang dan suara orang yang jadi pada waktu sahur orang-orang untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam golongan ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita tuan-tuan tentang kewafatan para khulafa ar-rasyidin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Kita masuk nak membicarakan wafatnya khalifah yang pertama di dalam senarai khulafa ar-rasyidin yang empat, bermulanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menjadi khalifah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendekati ajalnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha datang dan melantunkan bait syair. Demi umurku, tidak ada lagi gunanya harta bagi seorang anak muda dikala nyawa tidak akan keluar dan sesak rongga dada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjuk pada kita apa? Syair ini nak mengingatkan kepada kita, orang bila mati, harta banyak pun tak ada apa makna. Dia himpun harta bertahun-tahunnya, bersusah-susah payah dia menghimpun, mengumpul, tapi bila dia mati, harta-harta ini tidak ada nilai melain apa yang dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibelanjakan? Walaupun sedikit dia belanjakan di sisi Allah, maka itulah yang dapat dilihat di sisi Allah. Kalau dia kumpul saja dia tak ada guna, maka orang yang hidup yang akan menghabiskan harta itu. Jadi dengan sebab itu, kita ambil ingatan bagi orang yang mengumpul harta, menyimpan harta. Gunakanlah untuk kepentingan diri kita. Maksud kepentingan diri apa? Yang boleh membantu kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan duit itu, harta itu untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak ini dapat membantu kita sebab ia digunakan sebagai amal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mendengar itu Abu Bakar membuka wajahnya dan berkata, jangan katakan seperti itu, tetapi katakanlah dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila datang sakratul maut, dan sakratul maut ni adalah sesuatu yang benar, yang hak, tapi banyak orang lari daripada sakratul maut. Banyak orang yang melarikan diri, tapi dia lupa mati ni pasti akan datang. Bila tiba masa dan ketentuannya, dia pasti akan mencari orang yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa nisfu Syaban itu kan, sebab tu disuruh kita banyak amalan, memperbanyakkan amal. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak dalam bulan Syaban? Kerana pada waktu itu nama-nama orang yang tersenarai, orang-orang yang tersenarai, dipindahkan namanya daripada Dewanul Hayy kepada Dewanul Mait pada malam nisfu Syaban. Nama-nama yang tersenarai untuk 1 tahun daripada nisfu Syaban sampai nisfu Syaban yang akan datang, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis nama-nama orang yang mati pada tahun tu. Semua nama-nama yang akan mati pada tahun tu semua dicatat, dia tulis semua sekali. Jadi tuan-tuan, kita takut. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kenapa dalam bulan Ramadan, bulan Syaban aku berpuasa? Sehingga para sahabat menyebutkan bahawa Rasulullah kalau berpuasa pada bulan Syaban, seolah-olah Rasulullah ni tak pernah makan. Maknanya berpuasa sepanjang masa. Tapi
Kalau Rasulullah tak berpuasa, kami lihat Rasulullah akan menyentuh makanan dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah menyebut sebab aku puasa bulan Syaban ini kerana pada tahun itu nama-nama orang yang tersenarai sebagai orang yang akan diambil nyawanya dipindahkan daripada senarai yang hidup kepada yang mati. Jadi aku mahu kalau tersenarai nama aku, makna aku dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengingatkan kepada kita bahawa mati ni sentiasa akan menjenguk. Kematian ini sentiasa akan datang kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari. Bagaimana kaedahnya, bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya, hanya Allah Subhanahu yang mengetahui. Kita sebagai hamba disuruh siap sedia je. Jangan jadi orang yang lalai di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, makan, minum, bersukaria dan sebagainya, tapi kita lupa kepada Allah. Kita lupa saat kematian ini malaikat maut sentiasa meninjau dan memerhatikan kita untuk mengambil nyawa kita ni yang hidup ni. Dan Abu Bakar melanjutkan, lihatlah dua pakaian kesayanganku itu, cucilah dan nanti kafanilah aku dengannya, sebab orang yang masih hidup itu lebih memerlukan pakaian yang baru daripada orang yang sudah mati. Jadi tuan-tuan, ini cerita zuhudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mana dia meninggal di dunia, dia cuma meninggalkan dua pakaian saja. Itu pun pakaian tu dah wakaf, masuk dalam Baitul Mal. Kan? Dia ada seekor maknanya keldai. Keldai pun dah masuk dalam Baitul Mal. Ketika mana anak-anak dia dituntut, tak ada, harta tak ada, hanya dua pakaiannya. Dengan sebab itu bila Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau telah menyusahkan orang-orang yang selepas daripada engkau. Kalau macam ni lah seorang khalifah meninggalkan waktu mati hanya dua helai pakaiannya, bagaimanakah khalifah-khalifah yang depan kamu nak simpan harta banyak-banyak? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini hakikat pemimpin yang kita perlu tengoklah, kan? Dan kalau kita baca sendiri, ketika mana wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia meninggalkan maknanya hutang dia sebanyak 80,000 dirham yang perlu dibayar kerana nak menanggung sara hidup anak dia dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berhutang. Seorang pemimpin berhutang kerana nak menjalani hidup. Dia tak pernah kaya, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena memahami inilah kehidupan jalan orang yang salik, yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi masalah kita nak kaya, tapi jangan sampai kaya itu mengikat kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjelang kematian ayahnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an kembali melantunkan syairnya. Betapa banyak wajah yang memutih sehingga sekawan merpati mengiranya awan. Itulah musim semi bagi si yatim dan pelindung para janda. Jadi bila Aisyah melantunkan syair ini, Sayyidina Abu Bakar memberikan komentar dia ataupun memberi apa maksud ni. Maka maksud itu bila dilantunkan syair ini, tujuannya ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ni wajahnya memutih dengan sebab apa? Kerana ibadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya antara dia dengan Allah Taala dari sudut hubungan amalan. Kan? Bila dia kembali kepada Allah, amalannya semerbak mewangi, kan? Kembali, dan diumpamakan dia naik amalan tu seperti mana merpati putih, sehingga kalau merpati pun tak boleh membezakan mana awan, yang mana awan. Kerana apa? Jernihnya maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya amal ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal dia. Orang-orang berkunjung ke rumah Abu Bakar, mereka berkata, bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk memeriksa anda? Maka kata Abu Bakar, jangan, tabibku sudah berpesan kepadaku
Aku yang maha melakukan apa yang aku kehendaki. Jadi ini tanda-tanda lah tuan-tuan Apa yang dilantunkan ni sebenarnya nak memberi ingatan kepada orang-orang yang menziarahi bahawa saat kematian itu telah sampai, kan? Ini semuanya adalah kalam-kalam yang menunjukkan apa dia punya kinayah dia. Dia tak kata aku dah nak mati sekarang, tapi dia mengatakan kalam dalam bentuk kinayah supaya orang faham, kan? Tak perlu lagi dah kerana masa telah hampir, kerana yang menjadikan hidup maka dia jugalah yang menjadikan kematian. Salman Al-Farisi datang menjenguk Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, tolong beri kepada kami wasiat. Maka Abu Bakar pun berwasiat, Allah telah menaklukkan dunia untuk kalian. Mana daripada dulu Islam ni dalam keadaan terpencil, dalam keadaan kecil bilangannya, dalam keadaan maknanya hanya pada jazirah ataupun bumi Arab yang gersang, tapi Allah Ta'ala telah memuliakan bangsa Arab ini ataupun memuliakan orang-orang Arab ini kerana datangnya Islam ni berkembang, sampai ke Syria, sampai ke Jordan, sampai ke Qatar, sampai ke Andalusia, jauh, kan, daripada bumi Arab, kan, sampai ke Yaman, sampai ke Ethiopia, jauh ke Afrika, tuan-tuan, Baghdad dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Islam telah memuliakan mereka dan mengangkat orang Islam ni pada kedudukan yang tinggi. Tapi jangan kalian mengambil darinya melebihi dari yang cukup bagi kalian. Jangan menggunakan agama untuk cari kehidupan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual agama itu dengan harga yang sedikit, dengan tujuan nak cari kehidupan dan maknanya kemuliaan di dalam hidup. Jangan guna agama untuk cari populariti. Jangan guna agama untuk cari kesenangan hidup, tuan-tuan. Ni Abu Bakar wasiat kepada Salman Al-Farisi, kan? Jangan ambil lebih, kan? Ambil sekadar, kan? Islam tak larang maknanya engkau jadi orang kaya, tapi jangan sampai menggunakan agama untuk cari kekayaan. Itu dilarang, kan? Kita dilarang tu. Ketahuilah bahawa barang siapa yang rajin solat subuh, ia berada dalam perlindungan Allah. Orang yang datang semayang subuh, tuan-tuan, berjamaah, mendirikan solat subuh berjamaah, orang ni di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Itu sebabnya pada zaman Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, dia orang Saqif, kan? Kalau tuan-tuan baca sejarah Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi ni, dia ni orang hafal Quran, tapi dia ni Allah Ta'ala jadikan ni macam tu sebab dia suka sangat darah, tuan-tuan. Dia tak boleh tengok orang, kan? Kerja dia tiap hari, kalau tak bunuh orang tak boleh. Dia suka benda tu. Jadi Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi ni, walaupun dia hafal Quran, ada juga perangai yang tak baik dia. Merupakan gamnor pada zaman Yazid bin Muawiyah. Baca sejarah kerajaan Muawiyah, tuan-tuan akan jumpa seorang gamnor di bawah Yazid, namanya Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Suka bunuh orang, tak kira ulama ke, tak kira, dia tak kira. Tapi ada baiknya Yusuf As-Sakhafi ni, dia ni kalau nak bunuh orang, dia akan tanya dulu. Kalau jumpa orang di tepi jalan, kalau orang tak hormat dia, dipancung terus. Ni dia punya cerita dia. Kalau dia jumpa orang, dia tanya, semayang subuh tak pagi tadi? Itu dia punya tiap-tiap hari kerja dia. Dia pergi ronda, kalau dia jumpa orang, tadi semayang subuh kan? Semayang. Semayang seorang diri ke berjemaah? Kalau semayang seorang diri, dipancung ke? Tak? Tuan-tuan, Masya Allah, ini orang cukup takut ni, kan? Kalau sekiranya orang ni semayang subuh berjamaah, maka dilepaskan, kerana dia telah mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang semayang subuh berjamaah
maka hendaklah kamu takut kepada mereka kerana dia dalam perlindungan Allah. Sebab tu dia tak pancung. Kalau macam kita ni memang ramai kena pancung, kan? Kalau ada general ni macam tu, lama bersih dah orang Melaka ni, kan? Kena pancung belaka. Tak? Jumpa orang tanya semayang subuh tak? Tak semayang, pancung. Orang cukup takut dia kalau jumpa Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Diriwayatkan bahawa dia telah bunuh 120,000 orang. Ramai tuan-tuan, ramai. Insya-Allah tuan-tuan, bayang kalau jumpa orang tanya semayang subuh tak semayang, semayang jemaah tak semayang, kena ajalah. Mana? Jumpa tak hormat dia, kalau dia naik kuda tak berhenti. Dia tengah naik kuda orang tak berhenti, dia pancung lah ke? Masya-Allah. Ini. Jadi tuan-tuan, ketahuilah barang siapa yang rajin salat subuh, ia berada dalam perlindungan Allah. Sebab tu kena jaga-jaga. Orang kalau semayang tak boleh nak semayang berjamaah 4 waktu, jangan tinggal semayang subuh. Zuhur tak boleh semayang berjamaah, Asar tak boleh semayang berjamaah, Maghrib tak boleh semayang berjamaah, jangan lupa semayang Isyak berjamaah, kan? Semayang Isyak berjamaah, Rasulullah kata barang siapa yang solat Isyak berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan malam, separuh daripada malam dengan qiyamul lail. Itu kelebihan orang semayang Isyak berjamaah. Seperti mendirikan solat sunat qiyamul lail separuh malam. Siapa yang tak boleh datang semayang subuh semayang Isyak berjamaah, datang semayang subuh berjamaah. Fadilat orang yang semayang subuh berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan qiyamul lail semalam-malam. Semayang subuh berjamaah seperti dia telah berqiyamul lail. Sebab tu Sayyidina Umar berkata, kalaulah sekiranya diberikan pilihan untuk semayang berjamaah subuh, aku lebih suka memilih semayang subuh berjamaah daripada semayang qiyamul lail, kerana fadilatnya sama seperti mana qiyamul lail. Tak? Tapi dia bangun qiyamul lail lah tuan-tuan, kan? Kalau diberi pilihan, mana yang nak dipilih? Semayang subuh berjamaah itu adalah lebih afdal. Kerana apa? Mereka sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau kamu nak tengok maknanya ciri-ciri orang munafik, tengok pada dua semayang, semayang Isyak dan semayang subuh. Kerana apa? Kerana semayang subuh dengan semayang Isyak ni memang berat. Sebab tu orang munafik ni malas, kan? Ciri-ciri orang munafik, dia dah malas nak datang semayang subuh dengan semayang Isyak. Kalau dia datang pun lambat je, orang dah bagi salam baru dia masuk. Ini ceritanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jaga-jaga tu peringatan Rasulullah SAW kepada kita, jangan ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, dan janganlah kalian menolak perlindungan Allah. Dan bila Allah Ta'ala beri perlindungan, jangan tolak perlindungan Allah. Allah Ta'ala bagi dah, tak payah kita buat apa-apa, cuma datang. Maknanya kita ni mendirikan solat subuh, mendirikan solat subuh, Allah Ta'ala beri perlindungan pada orang yang mendirikan solat subuh. Dan Allah Ta'ala beri perlindungan. Mana yang lebih baik, perlindungan Allah atau perlindungan makhluk? Mana yang lebih baik? Tentulah perlindungan Allah lebih baik. Dan Allah Ta'ala bagi perlindungan, tiba-tiba kita tolak. Perlindungan Allah Ta'ala beri dalam kehidupan, perlindungan Allah Ta'ala beri dalam keberkatan rezeki pada anak-anak dan sebagainya, tiba-tiba kita tolak tuan-tuan. Malang sekali orang yang menolak perlindungan Allah Ta'ala offer dia punya perkhidmatan dia pada kita, tiba-tiba kita tolak. Kerana perkhidmatan yang baik Allah Ta'ala bagi, tiba-tiba makhluk menolak perkhidmatan Allah, pemberian Allah makhluk. Mana ni orang ni tak susah kita nak cakap tuan-tuan, tak tahu nak menilai. Dia tidak mencampakkanmu ke dalam neraka dengan sebab Allah Ta'ala beri perlindungan, supaya Allah Ta'ala melindung kita daripada api neraka dia, kan? Dan ketika berada dalam keadaan Abu Bakar semakin tenat atau kritikal, orang-orang meminta kepadanya agar menunjukkan seorang khalifah yang akan menggantinya. Itu dah menjadi satu maknanya sunnah. Bila mati seorang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ketika mana Rasulullah nak wafat, Rasulullah para sahabat minta Rasulullah tunjukkan siapa orang yang layak nak ganti.
Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar pun, orang pun datang jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tunjukkanlah kami siapa peganti kau. Kan? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, dia menunjukkan penggantinya ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar Al-Khattab ni orang ramai tak suka tu kan. Sebab dia tegas. Dia tegah. Dan dia ni garang. Garang, tuan-tuan. Garang dia bukan baru dalam Islam. Dalam Islam tu dia dah kira okey dah. Kalau zaman sebelum dia Islam tu main pakai parang je. Kan? Siapa salah sikit pancung aja dia. Ni kerana dia ni seorang yang cukup gagah. Sayyidina Umar. Orang cukup takut dengan Sayyidina Umar. Sebab tu Islam jadi maknanya merdeka, jadi bebas bila masuknya Umar Al-Khattab dalam Islam. Orang tak berani nak ganggu Islam ni. Tak berani nak ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila dia masuk je Islam, dia pergi ke bandar Mekah itu, di kota Mekah, dia beri satu pidato. Siapa-siapa yang nak menjadikan anak-anak dia yatim piatu, yang berani maknanya mengganggu Nabi Muhammad dan Islam, nak lihat anak-anak dia jadi yatim piatu, cuba. Takut orang. Dan mana-mana yang nak menjadikan isteri dia janda, jaga-jaga. Jangan cuba kacau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan cuba kacau Islam. Orang tak berani. Sebab tu pada waktu itu setelah setelah Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk dalam Islam, orang semayang dah boleh, semua orang semayang secara terang-terang. Pada zaman Rasulullah dengan Abu Bakar, orang semayang sembunyi-sembunyi dalam rumah. Tapi sekiranya masuk je Umar Al-Khattab, semua orang menzahirkan. Semayang boleh berani semayang kat luar-luar. Kenapa? Kerana ada orang yang melindungi. Tapi orang tak berapa senang sebab Umar ni dia terlalu tegas. Dia tegas. Kan? Salah sikit je memang kena temperin. Kan? Kena tampar. Garang. Sehingga maknanya tuan-tuan, ada satu ketikanya ketika mana Sayyidina Umar dia menjadi khalifah. Waktu dia menjadi khalifah, diriwayatkan orang nak tanya kepada dia tentang satu ayat Quran. Kan? Orang nak tanya dia tentang apa maksud ayat Quran ni. Nak jumpa Sayyidina Umar menggigil nak tanya. Bukan nak tanya apa, tanya ayat Quran apa maksud dia. Nak jumpa Sayyidina Umar jadi takut, menggigil. Belum tanya lagi. Dalam luar rumah tu dah gigil lah. Ini haibahnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan baca tentang hayatus sahabah, kelebihan dan kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Dan dia juga mendapat gelaran Al-Faruq kerana orang yang cukup berani, yang berani membezakan, kerana dia membezakan yang mana yang batil dan mana yang hak. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan banyak daripada ayat-ayat Quran yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasbab dengan Sayyidina Umar. Banyak. Kalau tuan-tuan baca dalam satu buku yang ditulis oleh ulama, lebih kurang ada 17 ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebabnya sebab Sayyidina Umar. Ini kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu Rasulullah kata apa? Kalau sekiranya ada nabi selepas aku, maka engkaulah Umar, nabi. Ini hebat tuan-tuan, kan? Bagaimana seorang rasul memuji seorang sahabat dia, kan? Kerana memang benar, memang layak. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kepada Umar, orang keberatan. Kenapa engkau orang yang kasar, seorang yang kasar dan keras menjadi pengganti kamu? Bayangkan tu. Bagaimana seorang yang kasar, yang keras nak dilantik sebagai pemimpin? Bagaimana riwayat menceritakan bahawa Sayyidina Umar pernah memecat dia punya sekretari dia. Kan? Dia punya pembantu dia pernah pecat. Sebab apa? Kerana dia ni tidak baik dengan ahli keluarga dia, tak mesra. Kalau dia balik mana ahli keluarga tak mesra dengan dia. Kan? Dia pecat. Sehingga maknanya kamu berbaik balik dengan ahli keluarga engkau. Kenapa? Waktu dia nak mengadu kepada Sayyidina Umar, dia tengok Sayyidina Umar tengah bergusti dengan anak-anak dia.
Ada pemimpin buat macam tu tuan-tuan, bergusti, maknanya tengah bermain-main, buka baju lagi. Balik kerja urus kerajaan, balik rumah main-main dengan anak-anak. Kata dia, wahai Omar, aku ni ada 10 orang anak, tak pernah aku buat macam ni. Sayyidina Omar kata, kenapa? Kan? Kenapa tidak berlaku baik? Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tidak dikasihi melainkan mengasihi. Orang yang tidak mengasihi yang kecil, maka orang yang tidak mengasihi lam saghirana walam kabirana, dia kata. Orang yang tak mengasihi yang kecil, maka tidak dikasihi dia. Jadi besok kalau kita ni yang kecil kita tak kasih, ataupun orang tua kita tak kasih, besok orang yang lain tidak akan mengasihi kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia pecat, kan? Begitulah maknanya seorang pemimpin, kan? Kita tengok keberanian dia, bab kasar dia tu, orang tak apa suka. Sebenarnya Sayyidina Umar ni baik, kan? Orang yang tegas dalam pemimpin. Tapi ada di kalangan para sahabat ni tak berapa senang. Ada orang yang lembut-lembut lagi, kan? Selain daripada Umar. Kemudian apa yang akan engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhan engkau kelak? Mana engkau pilih ni pemimpin ni, besok apa? Allah Ta'ala tanya, apa kau nak jawab? Maka Abu Bakar menjawab, aku akan katakan bahawa aku telah memilih khalifah atas hamba-hambamu, seorang yang paling baik di antara mereka. Itu sebabnya pada zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali, orang protes Sayyidina Ali. Wahai Ali, pada zaman kau ni banyak peperangan, banyak pergolakan, banyak pemberontakan. Sebab apa? Zaman dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, tak banyak berlaku benda ni. Apa jawab Ali? Senang je. Sesungguhnya orang yang ada pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman ialah orang yang macam aku. Tapi orang yang ada pada zaman aku ni orang macam kau. Faham maksud dia? Tak? Itu sebab pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, orang yang ada tu semua macam Sayyidina Ali, orang baik, orang yang hebat, orang yang ada akhlak, ada suluk. Sebab tu tak jadi masalah. Tapi zaman Sayyidina Ali kenapa jadi gitu? Kerana orang gila kuasa banyak, kan? Orang gila kuasa banyak, orang hasad dengki banyak. Sebab tu orang yang macam dia tu yang sebab banyak jadi masalah. Zaman kita begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmat Allah, kan? Kalau ada orang baik, kalau berlaku benda-benda tu, mari seorang pemerintah yang lain, orang lain, jadi lagi masalah besar. Kerana orang-orang yang ada tu orang-orang zaman dia, kerana macam dia, orangnya baik-baik, orang yang mengikut taat kepada pemimpin, taat kepada agama, dan taat kepada suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari orang lain, kerana itu orang yang ikut banyak hawa nafsu. Jadi sebab tu senang je Sayyidina Ali bagi tahu, kan? Sebab tu zaman aku ni orang-orang yang macam kau ni lah jadi masalah. Kenapa? Nak rebut kuasa, tak senang gini, tak senang ni. Sebab tu pemberontakan banyak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, aku akan katakan bahawa aku telah memilih khalifah di atas hamba-Mu, seorang yang paling baik di antara mereka. Sebab tu Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar, kan? Sayyidina Umar, kan? Mana kelebihan dia, kan? Selanjutnya ia memanggil Umar radhiyallahu an. Sebaik Umar datang, maka Abu Bakar berkata, aku ingin menyampaikan pesanan terakhir kepadamu. Ini sifat pemimpin, sebelum dia berhenti dia mesti sampaikan wasiat. Watikah, kan? Wasiat, aku nak sampai kepada kamu wasiat. Ini menjadi amalan. Rasulullah sendiri pun sampaikan wasiat kepada Abu Bakar, maka ini juga sunnah. Sebab tu orang yang kalau dia dah habis waktu dia retire, kan, dah habis, sampaikan wasiat dulu untuk orang yang akan datang, kan? Orang yang mengganti dia, sampaikan wasiat, supaya bertakwa kepada Allah dan sebagainya, tak? Sebab tu ketika mana datangnya seorang muhaddisin yang terkenal, Syekh Mustafa yang dulu,
datang ke masjid, dan masjid negeri. Saya kata, wahai Syekh, berilah wasiat kepada kami. Ya, dia pesan, dia kata apa? Jagalah masjid, kerana ini rumah Allah, kan? Jaga masjid ni rumah Allah. Berakhlak dah di dalam masjid. Kita rasa Allah, seorang muhaddisin yang terkenal kan, yang berguru dengan Syekh Ali An-Nadawi kan, beri nasihat kepada kita, tuan-tuan, tersentuh hati kita, kan? Berakhlaklah dan ikhlaslah bila menjaga masjid ni. Jangan ada kepentingan yang lain, kan? Allah Ta'ala telah melantik engkau untuk mengurus rumah Allah. Bukan semua orang boleh, dia kata. Oh tuan-tuan, Masya Allah, sampai sekarang saya dengar dia punya nasihat tu, kan? Walaupun suaranya perlahan, tapi dia beri nasihat tu cukup menyentuh. Sebagai seorang ayah kepada seorang anak, kan, cukup menyentuh itu. Sebab tu orang yang menjaga masjid, ingat, ini rumah Allah. Ni bukan macam rumah-rumah di lain tempat, tuan-tuan. Ni rumah Allah. Rumah Allah ni mana ada pemilik dia, kan? Orang yang dipertanggungjawabkan. Sebab tu kita kena menyantuni orang-orang yang masuk dalam rumah Allah Ta'ala. Kena menyantuni, kena buat baik dengan mereka, kan? Hendaklah disantuni dia. Jangan buat tak elok. Perkataan kena jaga, kan? Melayan mereka dengan cara baik, kan? Kita kena jaga ni. Kerana ini amanah di depan Allah Ta'ala. Besok kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang mengurus masjid, jaga-jaga, kan? Kita bukan mengurus rumah yang tak ada nilai. Ni rumah Allah, disebut dengan nama Baitullah. Jadi tuan-tuan, ingat-ingat apa yang dikhabarkan. Dan ketahuilah bahawa Allah mempunyai hak atasmu di siang hari, yang juga kamu penuhi di dalam malam hari, dan tidak akan menerimanya. Sebaliknya, Allah mempunyai hak atasmu di malam hari, yang jika kamu penuhi di siang hari, dan tidak akan menerimanya. Jadi tuan-tuan nak faham maksud dia apa? Sebagai seorang hamba, dia punya ada tanggungjawab pada waktu malam dengan Tuhan dia. Nak? Itu sebabnya Saidina Umar, tuan-tuan, siang hari dia adalah pemimpin, malam hari dia adalah abid. Abid ni apa? Hamba dengan Tuhan. Nah, tapi bagaimana tuan-tuan? Pada siang hari dia mengurus kerajaan, kan? Mengurus, tengok keadaan masyarakat. Dalam beberapa peristiwa, kalau kita melihat bagaimana Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an keluar pada waktu malam, memerhatikan bagaimana rakyat dia. Satu hari dia masuk dalam satu kawasan perumahan, maka dilihat dah tengah malam tapi rumah ni ada cahaya. Maka dia hampiri rumah ni, sedangkan rumah-rumah lain dah gelap dah, dalam rumah ni ada cahaya lagi. Maka dia tengok, kedengaran suara anak yang menangis. Maka dia memberi salam. Perempuan dalam rumah ni kata, sekiranya engkau orang yang baik, masuk kamu adalah maknanya dengan tujuan yang baik, silakan masuk. Saidina Umar masuk dengan dia punya 2-3 orang pengiring dia. Dia tanya, kenapa budak-budak ni menangis? Dia kata, sesungguhnya anak ni lapar. Dan apa yang kau rebus tu? Aku rebus batu, supaya bila anak-anak aku tanya, aku akan jawab kepada mereka, sesungguhnya makanan ni belum masak. Batu bila nak masak, tuan-tuan? Kan? Batu bila nak masak? Dia kata, tidak adakah apa-apa makanan yang kau boleh buat? Dia kata, tak ada. Tak adakah orang yang ambil berat? Tak ada. Adakah pemimpin tak ambil berat? Tak ada. Allah yang dekat depan dia tu khalifah. Khalifah depan dia, dia tak kenal. Dia kata, sesungguhnya khalifah tak ambil berat tentang rakyat. Saidina Umar rasa macam kena letak batu, kena empah batu kepala. Kata Saidina Umar, engkau tunggu sekejap. Maka dia pun balik ke istana, balik ke mana tempat pejabat pemerintahan, buka makhzan, mana gudang, ambil samna, sapi, ambil gandum, lalu dia memerintahkan dia punya pengiring-pengiring letakkan atas bahu dia. Apa pengiring dia kata? Mana boleh khalifah tanggung berang? Engkau nak tanggung dosa aku depan Allah. Boleh kita buat gitu, tuan-tuan? Tak boleh tak? Susah kita nak buat tu.
Bolehkah engkau tanggung dosa aku depan Allah, dan boleh tak engkau jawabkan untuk aku depan Allah? Maka mengeleng dia, tak boleh, letakkan. Angkat 2-3 goni, maknanya gandum, dengan samnah bawa. Dia sendiri mengulikan gandum, masak, beri makan sampai anak tu kenyang. Naga dia kata kepada perempuan ni, besok datang jumpa dengan kerajaan. Adukan bahawa tak dapat bantuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kehebatan orang yang disebut ni. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, hak engkau pada waktu siang, ni hak engkau. Kalau engkau tak buat ni, Allah Ta'ala tak akan terima kau punya amalan. Kan? Sebab itulah kita jadi pemimpin, waktu bekerja jangan goyang kaki kat kedai. Kan? Jangan goyang kaki kat kedai. Itu masa memerintah, masa memimpin. Kita bekerja jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Kita dapat gaji, macam mana gaji kita? Nak? Dah ada wakaf, zakat pun tak nak keluar, kan? Sedekah pun tak nak keluar, kan? Dan ada waktu kita banyak benda yang tu tak halal, kita tak nak bayar balik apa yang kita berlalu tu, dengan kita pulangkan balik kepada Allah Ta'ala hak dia. Dan satu hari tuan-tuan muslimin, dan satu riwayat yang lain nak cerita Sayyidina Umar ni, bagaimana wasiat Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Sayyidina Umar. Kalau kau tak buat ni, kau buat tu siang, kau tak laku ni, maknanya amalan kau pada waktu malam Allah Ta'ala tak terima. Kalau kau buat waktu malam ni, amalan kau begini, waktu siang kau tak jalankan tugas, Allah Ta'ala tak terima ibadat kau waktu malam. Ini peringatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu hari dia pergi berjalan, masuk ke kawasan, maknanya padang pasir. Dia tengok ada rumah kat dalam. Dia ada rumah. Ada. Bila dia sampai ke rumah tu, dia pun tanya, engkau ni siapa? Dia kata, aku ni rakyat Abu Bakar, rakyat Umar lah. Aku tak tahu pun kat tengah-tengah padang pasir ni ada orang tinggal. Ya. Maka perempuan ini kata, adalah maknanya tidak patut seorang khalifah tidak mengetahui ada rakyat dia kat sini. Allah, tuan-tuan. Sayyidina Umar rasa, Allah, macam dia hempuk atas kepala, tuan-tuan. Kan? Mana mungkin seorang pemerintah, seorang khalifah, dia tak tahu ada rakyat dia. Dekat mana rakyat dia duduk, dia tak tahu. Oh, ini yang dikatakan susahnya jadi pemerintah ni, tuan-tuan. Bukan senang tak? Nak jadi pemerintah yang macam ni, yang bersifat seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Waktu Sayyidina Umar pada waktu malam, disebut dalam satu riwayat, dia akan merotan dirinya sendiri, pukul, kan? Ambil rotan pukul, sehingga bila orang tengok badan dia biru-biru, tuan-tuan. Orang tanya, kenapa wahai Umar, sakit ke? Tidak, aku merotan badan aku sebelum aku dirotan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita tak bolehlah, tuan-tuan, kan? Tak bolehlah gitu tak? Kerana aku menangkan dosa aku banyak di depan Allah, kan? Sebab tu aku rotan dulu diri aku sebelum aku kena rotan dengan di depan Allah Ta'ala oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayanglah, Allahu Akbar, kan? Ini sekelumit kita membaca tentang kehidupan orang-orang soleh, yang bila kita baca kisah-kisah yang macam ni, Allah tak disebutkan bahawa mengingati kehidupan orang-orang soleh boleh turun rahmat Allah Ta'ala, mengundang akan rahmat Allah. Sebab tu kita kena baca cerita orang-orang ni. Jangan cerita maknya Yusuf Centurion, tuan-tuan. Jangan baca cerita orang-orang yang tak ada asas. Baca cerita orang-orang ni. Kena ada dalam rumah cerita-cerita orang yang macam ni. Perlu dibaca, dijadikan bacaan untuk anak-anak, kan? Hari ni kita tengok benda-benda yang tak memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan akhirat kita, kan? Majalah-majalah surat khabar lebih banyak daripada buku-buku yang menceritakan kehidupan orang-orang yang soleh. Tak ada dalam rumah kita, tuan-tuan. Tak ada. Kena beli, tuan-tuan. Kalau kita tak beli pun, kita tak baca, satu hari besok anak-anak kita telah mewakafkan satu harta yang mana besok anak-anak mungkin akan baca. Tu wakaf yang kita akan dapat pahala bila orang tu buka. Jadi pada tuan-tuan beli kotak rokok, simpan, susun, kan? Dunhill, Benson, semua rokok tu tak ada apa makna, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat tu.
dan tidak menerima amalan sunnah jika amalan ibadat wajib belum dilaksanakan. Memerintah wajib, kau kena laksanakan. Mana amalan-amalan sunat kalau kau banyak, Allah Ta'ala tak akan terima semua amalan kau. Inilah peringatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada bakal pengganti dia. Berat timbangan amal kebaikan seorang manusia pada hari akhirat nanti adalah disebabkan dengan kesetiaan mereka kepada kebenaran di dunia. Nak tahu berat tak berat ni, tengok dekat atas dunia dia macam mana, kan? Dengan sebab kesetiaan dia. Meskipun hal itu memberatkan mereka, kita nak jatuhkan hukum walaupun benda tu berat, tapi ini hukum Allah. Mana kau nak laksanakan hukum Allah ke? Nak maknanya tunduk dengan hukuman manusia, dengan tuntutan manusia. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebab sampai sekarang ni orang mengambil hukum berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dalam keadaan negara menghadapi masalah ekonomi, kegawatan ekonomi. Ada seorang pencuri ditangkap, kan? Tangkap kerana mencuri. Boleh dibawa kepada pengadilan. Dia nak bawa, maknanya dia punya peguam bela, dia tak ada duit. Mana dia membela diri dia sendiri. Maka Sayyidina Umar kata, kenapa mencuri? Wahai Umar, susah hidup, terpaksa nak makan, terpaksa mencuri, kan? Bukan sebab suka-suka nak mencuri. Orang ni hari ni duit banyak pun mencuri, kan? Duit banyak pun mencuri, kan? Dia mencuri kerana nak melepaskan kehidupan susah. Nak makan, tak ada. Maka dengan sebab itu Sayyidina Umar kata, lepas hukuman kamu dilepaskan. Beri dia daripada duit zakat dan baitul mal bagi. Baru betul tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Maknanya dalam keadaan terdesak, sampai maknanya terpaksa, maka dengan sebab itu ianya hukuman itu akan berubah. Sebab tu kalau kita tengok, jadi kita nak jatuhkan hukum tu bukan semestinya orang curi je mesti potong tangan. Tak. Banyak sebab-sebab ni. Undang-undang ni pada zaman Sayyidina Umar ni dibanyak. Sebab tu kita kena tengok bagaimana disebutkan kepada kita. Dan memang timbangan amal itu bila di atasnya diletakkan kebenaran pasti akan menjadi berat. Sebaliknya timbangan amal baik akan menjadi ringan bila orang itu mengikuti jejak kebatilan. Jadi orang kalau ambil batil aja, maka suratan amal dia, timbangan amal dia akan menjadi ringan. Tapi kalau mengambil maknanya sesuatu yang kebenaran, sudah pasti akan memberatkan timbangan amal dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah merupakan wasiat-wasiat yang perlu maknanya kita ambil perhatian, nak mengingatkan kepada kita tak. Sebab tu orang yang dia merasakan saat umur dia semakin hampir, kan? Dan orang yang merasakan dia dah tak lama lagi, dia hidup tu tak lama lagi, selalu sakit apa-apa. Sebab tu disuruh wasiat pada anak-anak. Dan menjadi satu sunnah, sebelum tidur kena tulis wasiat kat bawah bantal, letak bawah bantal, kan? Sebelum tidur, kan? Supaya orang tahu, kan? Ada orang yang maknanya sakit dan terlalu tua, maka wasiat kepada orang yang tinggal supaya anak-anak, terutama wasiat kepada anak-anak supaya jadi orang yang bertakwa kepada Allah, jangan meninggalkan solat dan sebagainya, kan? Ini wasiat ni penting tuan-tuan, kita orang yang hidup, kan? Kerana wasiat orang yang ada ilmu, orang yang alim, mereka penting. Lepas tu kalau kita jumpa orang-orang ziarah-ziarah orang-orang alim, apa yang disuruh? Minta wasiat pada dia. Jumpa, wasiatkan saya, nasihatkan saya, itu penting, kan? Supaya diberi satu bekalan untuk kita, tuan-tuan. Ni kita jumpa sekadar jumpa je, kita lupa nak minta wasiat pada dia. Jadi mudah-mudahan sunnah ini menjadi suatu yang dapat kita amalkan kita sehari-hari, insya-Allah. Panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ta'wil
Allah.